A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Yang simulikan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurus masjid serta jawatan kuasanya, para asatizah, para tuan-tuan guru, sidang jemaah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, pada malam yang mulia ini kita dapat berkumpul walaupun secara online. Sepanjang PKP ini kita tidak dapat berkumpul di masjid untuk mengadakan kuliah secara berkumpul bersama, namun kita tetap dapat meneruskan majlis ilmu kita walaupun dalam bentuk online. Semoga kita termasuk dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mengikuti satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah permudahkan jalannya menuju syurga Allah SWT. Moga-moga usaha kita untuk mendalami ilmu pengetahuan merupakan jalan-jalan yang kita lalui, langkah-langkah yang kita lalui untuk menuju syurga Allah SWT, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada malam ini saya akan membicarakan salah satu cabang ataupun salah satu mukjizat saintifik Al-Quran. Dalam pertemuan sebelum ini banyak contoh-contoh yang telah pun saya berikan tentang mukjizat saintifik Al-Quran. Pada malam ini saya akan bicarakan satu tajuk yang kecil, iaitu bidang embryologi. Embryologi ini merupakan salah satu bidang dalam bidang biologi. Perkataan biologi daripada dua perkataan Greek, bios, logos. Bios maksudnya kehidupan, logos maksudnya kajian. Jadi biologi ialah kajian tentang benda-benda hidup, sama ada haiwan, tumbuhan, alga dan sebagainya. Namun demikian, di bawah bidang biologi ini ada satu bidang yang lain dipanggil bidang embryologi. Embryologi adalah merupakan daripada dua perkataan Greek, embryo, logos. Embryo maksudnya membesar, logos kajian. Jadi embryologi adalah merupakan kajian yang mengkaji tentang pembesaran dan perkembangan embrio di alam rahim. Ilmu ini amat luas, namun pada malam ini saya ambil satu contoh yang kecil sahaja, iaitu penentuan janin. Penentuan janin di alam rahim. Apabila seorang bayi dilahirkan, sama ada lelaki ataupun wanita. Jarang kita dengar khunsa. Khunsa mungkin kita bincangkan kemudian. Tapi dua jantina ini sama ada lelaki maupun wanita. Sebelum kita lihat lebih jauh tentang mukjizat saintifik Al-Quran ini, tuan-tuan, kita lihat dahulu suasana ketika mana turunnya ayat Quran, apa yang berlaku di negara Arab di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu orang memandang rendah kedudukan wanita. Bahkan bukan itu sahaja. Wanita ini, anak wanita dianggap merupakan satu perkara yang memalukan ataupun musibah yang menimpa satu keluarga sekiranya seorang wanita, seorang isteri melahirkan anak wanita. Perkara ini dirakamkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Nahl ayat yang ke-58 hingga ayat yang ke-59, di mana Allah SWT
menjelaskan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Dan apabila disampaikan kepada mereka tentang khabar kelahiran anak perempuan, maka merah padmalah mukanya dan dia sangat marah, dia sangat malu. Merah padma. Sebelum tuan-tuan sekalian, ramai di kalangan kita selalu sebutkan merah padam. Perumpamaan peribahasa merah padam ini tak benar, ya. Yang benar ialah merah padma. Merah padma, bukan merah padam. Tolong perbetulkan, ya. Merah padma. Padma adalah sejenis bunga yang berwarna merah. So apabila seorang itu marah yang bersangatan, wajah dia akan kemerah-merahan. Sebab itulah diberikan peribahasa merah padma. Merah bagaikan bunga padma, ya. Bukan merah padam, ya. Merah padma. Seperti mana yang selalu kita dengar, harapkan pagar. Pagar makan padi. Itu pun salah, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan sekalian, tolong perbetulkan peribahasa harapkan pagar. Pagar makan padi. Bagaimana pagar boleh makan? Pagar tidak boleh makan, ya. Sebenarnya timbul perkataan ini, kekeliruan timbul dalam tulisan Jawi dahulu. Perkataan pagara, ada yang sebutkan pagar, sebenarnya pegar. Harapkan pegar. Pegar makan padi, bukan pagar, ya. Pegar adalah seekor burung yang memang makan padi. Jadi kalau anda sudah tahu memang kerja dia makan padi, mengapakah anda jadikan dia penjaga kepada padi? Sebab telah timbul perkataan ataupun perumpamaan harapkan pegar. Gar makan padi. Jadi kita tidak boleh mengharapkan pegar. Pegar seekor burung yang makan padi. Jadi kita tidak boleh mengharapkan pegar untuk menjaga padi. Sebab memang pegar memakan padi. Jadi perumpamaan yang benar ialah harapkan pegar. Pegar makan padi. Ada banyak perumpamaan yang perlu diperbetulkan. Tadi saya dah sebutkan merah padma, ya. Harapkan pegar, pegar makan padi. Melepaskan batok di tangga. InsyaAllah mungkin kita jelas kemudian. Bukan melepaskan batok di tangga. Baik. Apa yang berlaku di sini ialah sekiranya seorang lelaki, seorang suami mendengar berita isterinya melahirkan anak wanita, maka perasaan marah itu akan meluap-luap pada dirinya. Dan timbul perasaan malu kerana menerima anak lelaki. Dan sampai satu peringkat di mana kemarahan dan perasaan malu timbul ini, ada di kalangan mereka yang sanggup untuk membunuh anak mereka, menanam anak mereka hidup-hidup. Ini apa yang ditekankan, dijelaskan oleh Allah. Adat ataupun amalan yang perlu diperbetulkan sewaktu turunnya wahyu ataupun waktu bermulanya dakwah Islam. Al-Quran menjelaskan budaya yang perlu ditinggalkan, di mana Allah SWT menjelaskan surat Takwir ayat yang ke-8 hingga ayat ke-9. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan ditanam hidup-hidup, lalu mereka bertanya, kerana dosa apakah aku diperlakukan demikian? Kerana dosa apakah aku dibunuh? Kalau kita perhatikan apa yang dinyatakan oleh Ibn Kathir dalam tafsir Ibn Kathir Tafsir Al-Azim, beliau menyatakan bahawa pertanyaan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apakah dia dibunuh, ditanam hidup-hidup. Pertanyaan ini adalah merupakan ancaman, peringatan, kecaman kepada mereka yang melakukan demikian. Kerana sungguhnya apabila orang yang teraniaya ditanya soalan ini, maka orang yang menganiaya akan terasa. Ini demikianlah perumpamaan dalam bahasa Melayu, marahkan anak, marahkan menantu. Sebenarnya dia nak
sindir menantu, marahkan anak, sindir menantu. Ya, nak tegur menantu darat mungkin malu, tapi marahkan anak, sindir menantu. Demikian jugalah pertanyaan pada bayi ini adalah kecaman kepada para bapa yang sanggup membunuh anak wanita mereka hidup-hidup. Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir Al-Wadih Al-Muyassar beliau nyatakan bahawa para bayi di akhirat nanti akan menyeru, sesungguhnya aku telah ditanam hidup-hidup tanpa sebarang dosa. Dan peringatan ini adalah merupakan kecaman kepada mana-mana bapa yang melakukan demikian. Manakala Syekh Said Qutb dalam tafsir Fi Dhilal Quran menjelaskan bahawa ayat ini menceritakan keburukan amalan masyarakat di zaman jahiliyah, di mana Al-Quran merakamkan keburukan adat ini. Wanita di kala itu tidak mendapat kedudukan yang sepatutnya di dalam masyarakat. Namun apabila datang Islam, Islam meletakkan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Banyak perkara, ya tuan-tuan sekalian, di mana Al-Quran telah meletakkan wanita pada kedudukan yang tinggi. InsyaAllah mungkin kita akan bicarakan kemudian bagaimanakah pembelaan Islam terhadap wanita. Namun apa yang saya nak tekankan di sini ialah bahawa di zaman mulanya dakwah Islam, masyarakat jahiliah ketika itu amat tidak gembira ataupun marah ataupun malu apabila mendapat anak wanita. Dan biasanya seorang ibulah ataupun wanitalah, ibulah yang akan dipersalahkan sekiranya sentiasa mendapat anak wanita. Kalau dapat anak perempuan je, wanita juga dipersalahkan. Dapat anak lelaki saja pun wanita selalu dipersalahkan. Tak dapat anak pun biasanya wanita yang dipersalahkan. Apakah benar kenyataan ini? Ya, kita akan lihat nanti. Pada masa yang sama juga tuan-tuan sekalian, di zaman moden ini masih ada lagi budaya orang yang tak bergembira dengan dapat anak wanita, memandang satu benda yang kurang elok sekiranya mendapat anak wanita. Kajian, tulisan-tulisan saintifik pun banyak dibuat di India, bagaimana kadang-kadang sampai peringkat membunuh anak-anak mereka kerana kengkangan ekonomi untuk menyediakan dauri ataupun mas kahwin. Sebab bagi masyarakat yang ada di sana, yang menyediakan mas kahwin ialah wanita dengan jumlah yang tinggi. Bagi ibu bapa ataupun ketua keluarga yang tidak mampu untuk menyediakan dauri ini, menyebabkan tekanan hidup pada mereka, dan ada di kalangan mereka yang sanggup untuk membunuh anak mereka kerana tidak mampu untuk menyediakan dauri ini. Kajian tentang perkara ini banyak ditulis, tuan-tuan boleh Google di internet tentang kes pembunuhan yang berlaku dan kerana dauri yang terlampau tinggi ini. Namun demikian tuan-tuan puan sekalian, satu perkara yang menarik dalam suasana masyarakat memandang hina kedudukan wanita, dan masyarakat menyalahkan wanita kalau dapat anak wanita saja, anak perempuan saja. Dan di kala itu mikroskop belum lagi tercipta, dan di kala itu masih lagi orang tidak mengetahui bagaimanakah terbentuknya jantina di alam kandungan. Namun Islam datang menjelaskan hakikat ini. Kita lihat dulu fakta saintifik bagaimana penentuan jantina yang berlaku di alam kandungan. Apabila berlakunya hubungan suami isteri, yang membawa benih ialah lelaki. Manakala wanita, benihnya dikeluarkan apabila selepas putaran haid. Ovari akan mengeluarkan ovum. Ovum yang keluar pada ovari ini akan berjalan sampai ke saluran filofia. Apabila berlakunya hubungan suami isteri, suami akan mengeluarkan air mani yang mengandungi sperma. Sperma akan berenang masuk ke dalam rahim, dan apabila ia bertemu dengan ovari, maka ia akan disenyawakan. Perhatikan di sini ya. Satu yang unik ialah Al-Quran telah pun menjelaskan tentang
penentuan jantina yang ada di alam rahim. Setiap wanita ataupun lelaki membawa kromosom masing-masing. Dan kalau kita lihat apa yang menarik di sini, kromosom bagi wanita ialah XX, manakala lelaki membawa kromosom X dan Y. Ada dua jenis kromosom ini, kromosom yang dipanggil autosom dan juga kromosom genosom. Benih lelaki membawa kromosom X dan Y, manakala benih wanita membawa kromosom XX. Apabila berlaku pertemuan di antara benih lelaki dan benih wanita, kalau kita perhatikan, saya tak cerita detail tentang apa itu kromosom, namun satu yang menarik di sini, sebentar tuan-tuan, saya jelaskan sedikit ni. Okey. Kromosom yang membawa jantina bagi lelaki ada X dan Y. Bagi wanita ada XX. Sekiranya benih lelaki X bertemu dengan benih wanita, maka dia akan jadi XX. Dan anak yang dilahirkan ialah anak wanita. Tetapi sekiranya kromosom lelaki Y yang bertemu dengan benih wanita, maka kromosom itu akan menjadi X dan Y. Maka akan terbentuklah jantina lelaki. Kebarangkalian untuk mendapat anak lelaki dan anak wanita ialah 50%. So, poin yang boleh mudah anda faham di sini ialah sekiranya kromosom X bagi lelaki bertemu dengan benih wanita, dia akan jadi XX, maka anak itu adalah anak perempuan. Sekiranya kromosom Y yang bertemu dengan benih wanita, dia akan jadi XY, maka anak yang dilahirkan adalah anak lelaki. Perhatikan di sini, wanita adalah penerima, lelaki adalah penentu. Apa sahaja yang dibawa oleh kromosom wanita sentiasa X, apa sahaja kromosom yang dibawa oleh benih lelaki akan menentukan jantina di sini. Jadi penentuan jantina di sini adalah datangnya daripada benih lelaki. Sekiranya kromosom X yang diberikan oleh benih lelaki, anak itu akan jadi anak perempuan. Manakala sekiranya kromosom Y pula, maka anak itu akan menjadi anak lelaki. Inilah penemuan saintifik yang cukup menarik. Ya, dengan setelah para saintis mengetahui adanya kromosom daripada benih lelaki dan benih wanita, dan kromosom ini tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Bahkan sperma juga, tuan-tuan, tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Di dalam sperma ini yang mengandungi kromosom yang hanya boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada mikroskop, ya, tidak ada mikroskop. Namun demikian, bagaimana Al-Quran boleh menjelaskan perkara ini, bahawa penentuan jantina ditentukan oleh benih lelaki. Tuan-tuan boleh perhatikan apa yang Allah SWT jelaskan dalam surah An-Najm ayat 45 hingga 46. Wa annahu khalaqadz zawjaini wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha min nutfatin idza tumna. Dan sesungguhnya dialah Allah SWT yang menciptakan pasangan lelaki dan perempuan daripada air mani yang dipancarkan. Perhatikan di sini, Allah menciptakan pasangan lelaki dan wanita. Daripada mana? Daripada air mani yang dipancarkan. Berarti secara jelas, secara direct, Allah SWT menjelaskan di sini bahawa penentuan jantina anak yang berada di alam kandungan ditentukan oleh
benih lelaki. Subhanallah. Ini dalam surah An-Najm ayat 45 hingga ayat 46. Tuan-tuan boleh rujuk juga dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 hingga ayat 40. Ya, ayat 36 hingga ayat 40, di mana Allah SWT menjelaskan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangkakan bahawa mereka dibiarkan begitu saja tanpa sebarang tanggungjawab? Mereka tidak akan dipersoalkan tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Alam yakunut fatam mim mani yumna. Bukankah mereka dahulunya daripada air mani yang ditumpahkan, thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. Kemudian air mani itu menjadi alaqah dan Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Faja'ala minhu zawjaini dzakar wal untha. Lalu pada air mani yang ditumpahkan itu, Allah menjadikan manusia yang sempurna, lelaki dan wanita. Perhatikan ayat ini secara jelas. Allah SWT menjelaskan, faja'ala minhu az-zawjaini dzakara wal untha. Daripada air mani yang ditumpahkan oleh lelaki itu, Allah jadikan pasangan lelaki dan wanita. Ini berarti bahawa penentuan jantina di alam rahim ditentukan oleh benih lelaki. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengetahui tentang kewujudan kromosom, sama ada kromosom autosom ataupun genosom, jumlah kromosom yang berjumlah 46 kesemuanya, ya, gabungan di antara lelaki dan wanita. Kromosom XX bagi wanita, kromosom XY bagi lelaki, dan pertemuan X menjadi anak perempuan, pertemuan X dan Y menjadi anak lelaki, tidak diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana Al-Quran boleh menjelaskan perkara ini? Bukankah ini bukti yang jelas? Bukankah ini dalil yang jelas bahawa Al-Quran datangnya daripada Allah SWT? Mana mungkin Nabi Muhammad SAW, seorang yang tidak tahu membaca, seorang yang tidak tahu menulis, yang tidak tahu fakta ini, dapat menjelaskan perkara ini cukup detail? Benarlah apa yang Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا. Nabi Muhammad tidak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu pada Allah SWT. Dengan perkembangan zaman, dengan kemajuan ilmu, dengan kecanggihan ilmu yang ada, penciptaan ala-ala yang canggih, manusia dapat membongkar berbagai-bagai lagi ilmu yang baru. Dan inilah yang ditekankan oleh Allah SWT dalam surah Fussilat ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusin hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim ayatina, kami akan terus pertuntunkan pada mereka ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaqi, pada alam maya ini, wa fi anfusim, dan pada diri mereka sendiri, hatta yatabayyana lahum, hingga menjadi dalil dan bukti pada mereka, annaul haq, bahawa benar Quran ini datangnya daripada Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah segala fakta-fakta ini menjadi bukti yang jelas bahawa benar Quran datang daripada Allah SWT? Tuan-tuan sekalian, bukankah semua fakta-fakta ini penemuan-penemuan saintifik yang selari dengan Al-Quran, di mana sewaktu turunnya Al-Quran tidak ada manusia yang mengetahui perkara ini? Namun demikian, Al-Quran telah pun mendahului perkara ini. Ini berarti ilmu Allah SWT yang maha luas, Allah yang menciptakan segala alam yang ada di alam ini, segala langit dan bumi, Allah maha mengetahui segala apa yang berlaku. Allah maha mengetahui apa yang ada di alam ini. Jadi ilmu Allah yang maha luas yang ada dalam Al-Quran ini mendahului ilmu manusia. Dan segala fakta-fakta yang dijelaskan Al-Quran ini yang selari dengan fakta saintifik sekarang menjadi dalil bukti yang jelas bahawa Al-Quran
datangnya daripada Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, kesemua fakta ini menjadi dalil Quran datangnya daripada Allah SWT. Menjadi dalil bahawa Quran bukan tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi dalil bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Dan yang keempat, ini juga menjadi dalil dan bukti yang jelas bahawa Al-Quran masih lagi relevan untuk kita semua. Kita bertuah sebagai umat Islam, satu-satunya umat di muka bumi ini yang memiliki kitab wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT yang tetap terjaga, yang terus menjadi mukjizat sepanjang zaman hingga hari kiamat, menjadi panduan untuk kita sehingga hari kiamat. Semoga hidup kita sentiasa mendapat panduan dan hidayah daripada Al-Quran. Semoga hidup kita sentiasa mendapat siraman cahaya daripada Al-Quran. Sekian saja untuk kali ini, sekian saja untuk malam ini. Moga-moga hidup kita sentiasa mendapat rahmat daripada Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.